Setiap penyakit itu ada ubatnya. Setiap penyakit itu pasti ada ubat. Yakinlah, apabila vaksin ini telah pun terbukti di luar negara selamat. Berapa ramai yang kebanyakan yang tak selamat ni di luar sana? Peratusannya amat kecil, Datuk Seri. Berapa peratusan ni berapa? Ya. Berapa? Yang amat berhormat Datuk Seri, seperti mana yang kita tahu dalam program imunisasi COVID kebangsaan, Melaka sekarang ini baru mencapai sekitar 20% atau lebih kadar vaksinasi. Okey Datuk Seri, tentunya kerajaan negeri ada perancangan bagaimana untuk kita meningkatkan pendaftaran bagi program vaksinasi dan juga mereka-mereka yang menerima vaksin ini. So boleh Datuk Seri gariskan sedikit apakah perancangan? Baik, alhamdulillah. Kebanyakan semua rakyat di dalam negeri Melaka ini apabila saya mengarahkan semua segera untuk mendaftar melalui MySejahtera. Ianya peringkat awal agak perlahan, saya boleh katakan negeri Melaka setakat ini 74% telah mendaftar melalui MySejahtera. Ya. Melaka kita yang dijangka umur 18 tahun ke atas, mereka yang akan mendapat dos ini adalah hampir 700,000 orang. To be exact, dia sebenarnya kurang daripada 700,000 orang. Okey. Kurang 40,000 kalau tak silap saya. Maknanya 60,000 orang yang kasarnya lah. anggaran kasar Okey. layak untuk menerima. Jadi daripada jumlah tadi 660,000 itu sebenarnya 74% telah pun mendaftar. Dan setakat hari ini mereka yang telah pun mendapatkan suntikan dos pertama maupun dos kedua, setakat yang saya terima sudah 101,000 yang telah menerima. Okey. Lebih 38 pusat pemberian vaksin PPV. altogether lebih kurang dalam 41 kalau tidak silap saya. Okey. Jadi keboleh upayaan kita hari ini untuk kapasiti penerima vaksin ini satu hari close to kepada 7,800 orang dalam satu masa satu hari. Jadi saya yakin kita boleh lagi, mungkin soon saya akan buka bagi PIKAS pula ni, sektor industri ni, satu lagi pusat pemberian vaksinasi secara drive-thru yang kita cadangkan dan kita rancangkan untuk pembukaannya di lapangan terbang antarabangsa Batu Berendam. Vaksin sekarang must go to the people, not people go to the vaccine. Ya. Vaksin must go to the people. Ya. Pergi ke rantau, ke Solok, ke desa mana, kalau boleh saya kata, Benar. kita bagi suntikan vaksin ini. Kalau sasaran yang mencapai lebih daripada 70%, ini sudah cukup amat menggembirakan saya. Ya. Mana kita akan menjadi kelompok herd community yang kita boleh terkeluar daripada pandemik ini dan akhirnya Melaka boleh menjalankan semula aktiviti ekonomi seperti biasa. Ya. Dan Melaka ni kalau kita melihat dia sebuah negeri pelancongan. Dalam waktu yang sama dia juga merupakan sebuah negeri perindustrian. Betul. Kalau nak bandingkan negeri-negeri lain mungkin dia lebih besar. Kalau kita negeri pertama yang mencapai katakan 70 ke 80%, kita Boleh buka. terkeluar daripada dan menjadi herd community ni tadi, kita dah boleh buka sedikit. Itulah template kerajaan negeri Melaka ini supaya boleh menjadi rujukan dan panduan negeri-negeri lain, dan juga khususnya kita tengok dalam sudut lebih besar dari peringkat negara. Ya. Kalau sesebuah negeri itu kita dah boleh vaksinkan dia orang, dengan hanya vaksin saja kita boleh memulihkan balik ekonomi. 7,100 ni kalau boleh hari-hari kita nak akan input kapasiti lah dosis yang kita bagi. Maknanya saya simpulkan di sini bahawa apa kalau menurut Datuk Seri tadi, maknanya usaha kerajaan negeri ini adalah berterusan. Berterusan. Dan kita ingin segera mencapai
kelompok imuniti bagi kita membebaskan negeri Melaka ini segera, dan kita boleh membuka sepadan negeri, sepadan daerah supaya pelancong dia dapat masuk. Hanya dengan cara vaksinkan rakyat ni saja kita akan segera pulih terkeluar daripada keadaan ataupun permasalahan yang sukar yang telah pun berlaku hampir setahun lebih ini. Okey Datuk Seri, kita menekankan vaksin sebagai satu kaedah untuk kita membebaskan kita dari belenggu pandemik ini. Tetapi apa yang berlaku sekarang di luar sana, ada satu kelompok yang giat mempromosi kaedah-kaedah anti vaksin, macam-macam dayah Datuk Seri di luar sana. Ada yang apabila selepas kita terima vaksin, kita boleh letak magnet di sini. Ada yang lepas terima vaksin, mereka akan mengalami beberapa kesan sampingan yang boleh mengakibatkan maut dan sebagainya. Bagaimana kerajaan negeri ada usaha untuk menangani mereka yang giat mempromosi golongan kaedah anti vaksin ini? Kerana yang kalau kita tengok data secara umum sekarang ini, mereka yang terpengaruh kepada daerah-daerah ini adalah mereka yang senior citizen dan mereka yang berada di luar bandar. Inilah satu perkara yang tidak sepatutnya berlaku. Ya. Mereka golongan-golongan yang anti vaksin ni. Ya. Tapi kita memberikan maklumat kepada semua rakyat di bawah sana melalui media massa dan juga melalui kelompok-kelompok atau kumpulan-kumpulan yang boleh memaklumkan kepada mereka bahawa vaksin ini ada selamat diambil. Negeri Melaka secara keseluruhan saya tengok ramai yang dah ambil. Ramai yang dah ambil dengan kaedah penerangan dan penyampaian. Saya minta terutamanya golongan agamaan kita, masjid, surau dibenarkan pada ketika itu, masjid dan surau dibenarkan untuk mengadakan kuliah-kuliah dan sebagainya. Saya mahukan kata Jabatan Agama Islam melalui MAIM turun di bawah di sana, maklumkan dalam kaedah kembali melihat sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu, yang mana memaklumkan bahawa setiap penyakit itu ada obatnya. Setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Yakinlah, apabila vaksin ini telah pun terbukti di luar negara selamat, berapa ramai yang kebanyakan yang tak selamat ni di luar sana? Peratusannya amat kecil itu. Berapa peratusan ni berapa? Ya. Berapa? Dah ambil tentulah ada kesan dia sikit, sengal. Normal lah. Ada yang ambil demam. Ini perkara biasa. Saya kecil-kecil dulu ambil demam. Budak-budak kecil dulu pun ambil demam. Sampailah ketua ni pun ambil, mesti ada demam sedikit. Tapi itu hanya untuk obat atau vaksin ini bagaimana untuk memproses dan bertindak balas. Proses dan tindak balas ke badan kita. Lepas tu dah okey dah. Dan dalam keadaan norma-norma baru ni sampai bila? Sampai bila? Kita tak tahu. Hanya dengan vaksin dan vaksinasi inilah pada saya kita akan dapat semula menjalankan aktiviti harian kita seperti biasa. Begitu juga dan kita ada saudara, kita ada anak-anak yang ada di kalangan mereka yang sedang belajar, tengok terganggu proses pembelajaran anak-anak kita. Benar. Ya, ini sekolah tak boleh buka. Ada di kalangan anak kita, saudara kita pula yang berniaga, ini terganggu akibat daripada pandemik ini, dah tak boleh berniaga. Dan kita nak sepatutnya kita pergi ke masjid, ke surau. Malah jauh pada itu mungkin kita boleh menunaikan umrah serta haji. Tetapi kalau kita tidak memberikan kerjasama yang sebaik mungkin, maka kesannya bukan hanya pada kita, kesannya kepada seluruh saudara, anak-anak kita, cucu kita, yang hari ini mereka dalam keadaan yang tertekan ataupun terkesan akibat daripada pandemik ini. Banyak aktiviti perniagaan dan sebagainya tidak dapat dilaksanakan. Yang susahnya siapa? Yang susahnya adalah kita dan juga keluarga kita. Jadi kalau kita boleh memastikan SOP ini kita patuhi, dalam waktu yang sama kita terus mendaftar, pastikan anak-anak kita, saudara kita, rakan-rakan kita, jiran-jiran kita yang masih belum mendaftar, berdaftar segera untuk mendapatkan vaksin. Benar. Ini sebaiknya. Benar sekali. InsyaAllah. InsyaAllah.